إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. ونم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qad sallahu sirrah. Walau quti'al maitu bisuyuf lam yata'allam fa anta hayyun bil jasad maitun bil qalb. Allah. Fajlis majlisal hikmah fa fihi nifhatun min nafahatil jannah tajidha fi tariqiha tajidha fi tariqika wa fi darika wa fi baitika fala yafutkal majlis walau kunta ala maksiatin. Sekiranya seorang mayat dicincang jasadnya, pasti dia tidak merasa sakit walaupun sedikit. Ya, cara zahir ni lah, tercincang dia senyap, kalau dia sakit dia bangun. Ya, maka engkau adalah orang yang hidup jasadnya namun mati hatinya. Sebab dicincang dengan maksiat mungkar, kena saja, tak ada apa. Itu maksudnya. Kalau hati dia hidup, dia kena maksiat, dia terasa kan. Ya, dia berasa. Itu dalam hadis Nabi sebut, iza sarratka hasanatu wa sa'atka sayi'atu fa anta mu'min. Iza sarratka, apabila menggembirakan oleh kamu, apabila hati kamu rasa gembira oleh mengerjakan taat, wasa'atka, dan rasa takut, rasa tak selesa bila terkena maksiat, ya, maka fa anta mukmin, engkau tu orang mukmin sebenar, kata Nabi SAW. Mana apa? Ada rasa. Ya, dibuat taat ada rasa, seronok, gembira sebab ada redha Tuhan di situ. Dan bila buat maksiat ada rasa gerun, takut. Itu mana kau beriman yang sempurna. Sebaliknya kalau tak ada rasa, ni tak ada rasa. Buat saja maksiat saja, buat taat pun tak ada rasa apa. Pergi surau masjid, zikir, pergi kuliah, balik kepik kitab, berluruh bulu ketiak. Tak ada rasa apa, tak ada, kosong. Tu kena cek balik. Takut kalbi kita ada sangkut, takut dia jam, kita tak perasan. Dia ada jenis orang mati tapi orang tak perasan. Tahu, orang belantu gaya. Masak sepiuk dia makan habis. Gubur dia cek-cek dah mati seminggu. Siap buka pintu apa, hutan bubung. Oh, dia keluar gubur dah, mayat dah hancur. Macam-macam ada cerita kan. Orang tu dulu cerita lah tu, sahih ke tidak tak tahulah. Tu kena cek balik hadis tu sahih ke tidak. Jadi maknanya apa? Ada berlaku kita ingat dia hidup, gubur dah mati. Macam ni lah, kita ingat kita hidup rohani kita, gubur dia jam tak jam, pergi semayang apa tak rasa. Ya, dia berdiri kiam tu tak rasa apa, sampai salam kosong. Lepas semayang, jangan zuhur semayang, asal semayang kosong. Ada cek balik. Dia waktu diangkat dan tepir hati dan mi'raj ke hadirat Tuhan. Paling tidak boleh dapat sikit tentang rasa zauq. Kalau tak ada rasa tu cek balik. Bila tak ada rasa, makna macam mayat. Jasad dia hidup, rohani sebaliknya. Itu dia takut sini. Allah. Apa di antara benda yang mematikan hati? Banyaklah. Secara umumnya maksiat. Ya, dan hikam dia kata apa dulu? Ijtihaduka fi ma dhumina lak wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alan timasi basirati minka. Kamu bersungguh-sungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Apa? Rezeki Tuhan dah jamin. Dia punya cari tu macam seolah-olah tak ada jaminan. Lepas tu dapat pula, dia kata saya je. Kalau tak ada saya buat, mana boleh dapat? Betul lagi kasau. Tu masuk longkang tu. Ya. Kemudian watasilu kafi itma tuliba minka, engkau cuai barang yang Tuhan fardu, Tuhan wajibkan dia tak buat. Terutama dalam bab ilmu, untuk menyuluh perjalanan kita betul atau tidak, lurus atau bengkok, gelap atau terang, kan. Yang tu tak, dia biar malah buat ibadat. Bila yang Tuhan jamin, dia masuk campur tu, macam nak masuk campur lah, padahal tak boleh pun. Yang Tuhan suruh pula dia cuai, itu dalilun alan timasi basirati minka, dalil mata hati kamu telah mati, telah dibutakan mata hati. Itu dia antara dia banyak lagi. Secara keseluruhan ni maksiat.
Ya, tiap-tiap maksiat. Sebab seorang wali besar ditanya guru dia pun wali kan ni. Adakah sebab dengan kita buat maksiat maka kemanisan kita dengan Tuhan ditarik? Kata guru dia, bukan kau buat, kau berangan nak buat dah, habis dah. Kau berangan nak buat, dah tutup lah. Ya, mana amat tidak sesuai cahaya nur iman dengan maksiat, gelap maksiat, dia tutup. Lepas tu sekiranya kalau dikencang jasad tak ada apa, mana dia mati. Maka engkau ada orang yang hidup jasad namun mati kalbi. Bila tak ada rasa, buat taat tak ada rasa apa, kena maksiat pun tak ada rasa apa, saja nanti dah mati tu kan. Kalau macam tu ajal sampai bimbang-bimbang takut dia tak dapat mengucap tu. Oleh itu hendaklah engkau mencari dan berada dalam majlis hikmah, mana majlis ilmu, majlis tazkiyah, majlis tausiah, ya, yang mana dibacakan dalam nur-nur ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Maka padanya itu dapat nafhah. Apa nafah? Hembusan. Nifhatun atau nafhah min nafahatil jannah, daripada hembusan syurga. Ya, atau ilmu tu seolah hembusan syurga. Sebab tu Nabi kata, kamu berjalan bila jumpa taman syurga, hendaklah kamu berhenti. Sahabat tanya, apa di taman syurga buat dunia? Halaqatu zik, majlis zikir, majlis ilmu tu dipanggil seolah taman syurga. Ya. Penulis orang tanya lagi mana taman syurga? Wah, dia macam kau ni, dia macam pembawa kau. Ya. Dalam hadis ada tu kan, nak pergi taman syurga, Syekh kata. Macam ilmu kau payah nak pergi, cakap macam taman syurga. Kepasti engkau akan mendapatinya sentiasa wujud di jalanmu. Ya. Allah. Maka pada yang tadi ada apa? Nafhatun, ya, itulah hembusan. Daripada hembusan-hembusan syurga, pasti engkau akan mendapatinya sentiasa wujud di jalanmu, ya, di bilikmu, di rumahmu. Maka jangan sekali engkau biarkan dirimu ketinggalan dalam majlis ilmu, majlis hikmah, walaupun engkau masih melakukan maksiat. Ya. Lepas tu ada orang kata, kau pergi belajar pun apa faedahnya, lepas tu kau bawa balik maksiat. Dia. Walaupun dia buat maksiat, majlis ilmu jangan tinggal. InsyaAllah lama-lama dia terhakis sikit. Kalau dia maknanya maksiat terus tak beri ilmu, lagi gelap. Kawan-kawan pun dia ada suruh sikit persen petikan nur ilmu tu. Sebab orang yang tak beri ilmu, tak duduk dalam majlis ilmu, orang yang akan menyesal di akhirat. Inna syaddan nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Orang yang paling menyesal, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di akhirat tu menyesal, air mata darah pun keluar, dia tak ada guna lagi dah. Orang yang mana atas dunia dia boleh cari ilmu, nak kata sakit sihat boleh lompat kijang boleh. Nak kata tadi kereta, tengok rumah ni, wah kereta macam Yuska 8 biji ada, 10 biji ada. Nak kata apa? Orang dulu jalan kaki boleh pergi ni, sekarang kau semua selengkap. Apa nak jawab di mahkamah qadi Rabbul Jalil? Tak terjawab kan. Jadi tiba-tiba dia tak cari ilmu, maka menyesal tak sudah. Apa maksud dia? Tunggu neraka lah tuan-tuan. Dah tak ada ilmu, tak ada nur, tak ada ilmu, nak buat ibadat macam mana? Nak buat ibadat kena ada ilmu, nak jaga ibadat kena ada ilmu, nak bersihkan ibadat kena ada semua ilmu. Lapisan ilmu tu, ilmu membina akidah, ilmu membina ibadah, ilmu membina pendekatan, ilmu membina mukasyaf, semua ilmu yang dia kena ada. Kalau tak ada tu habis, tu orang yang paling menyesal. Sebab tu kita pula bersyukur sehabis-habis syukur sebab Tuhan pilih kita. Bukan pandai kita pun, tak ada apa kita, semua kurniaan dia. Dia pilih kita, dia gerakkan hati kita, ya. Kalau dia tutup hati kita kan, langsung tak nampak kan. Habis. Kemudian fala takul mal faida fi hudurin majlis wa an al-asiyah. Ni banyak mu cakap ni. Kau berhaji, lepas tu kau buat jahat juga. Dia macam aku tak belajar. Oh, tu lagi besar setan ni. Kau dia kata kita, kau lagi besar setan. Kau tak duduk majlis ilmu, telinga kau langsung tak dengar kalam Allah, tak dengar kalam Rasul, lagi besar babas ni. Kau buat ke maksiat, aku tanya dia, kau ingat aku ni Nabi ke dia?
Ya, yang tak ada maksiat lah Rasul dengan Nabi, kita bukan Nabi bukan Rasul. Bukan makna kita nak buat maksiat, maknanya terkena tu bahasa lah manusia. Ya. Buat tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Hadi sekali orang tanya kita ni, orang bagi ni, dia jawab senangnya manusia tu orang senyap. Di komen-komen orang tu dia banyak ceritakan, lagi banyak ceritakan dia kata manusia, dia kata. Orang faham tu. Bila manusia annas la yakhlu anil khata'i wa nis, manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Lupa lalai itu biasa sifat manusia. Yang dapat kawalan rapi ialah Rasul, Nabi, sebab dia pemegang amanah, pemegang hukum hakam. Kalau dia silap, habis kita silap. Jadi oleh kerana itu dia dapat kawalan rapi daripada Allah Ta'ala. Dia panggil ada ismah, maka dia dipanggil maksum. Pada takul mal faidah fi huduril majlis wa ana a'si. Tadi orang kata ni, dia kata pada diri sendiri. Sebab apa dia kata sendiri? Syaitan dah bisik kat telinga kalbi dia, kat telinga dalam dia tu syaitan dah bisikkan, ana a'si rabbi wala aqiru ala tarkil ma'asi bal ala rami an yarmiya fa in lam ya'khuzil yawm ya'khuz ghadan. Itu Syekh Ibn Atta punya itu ada wali-wali pengalaman dia banyak macam ni. Ya, dia bukan ulama temberang dan budak sufi ni, dia bercakap benda yang tidak lalu. Ya, itu sebab dia bercakap tu lain, auqa fil nafs, lebih terjun dalam kalbi dia. Maka jangan engkau berkata mal faedah fi huduril majlis wa ana asi rabbi. Apa faedah menghadiri majlis ilmu, majlis hikmah, dengar majlis ilmu, dengar ceramah, apa faedah sedangkan aku masih melakukan maksiat. Ni kena macam Rora punya pun dia. Bukan Rora, apa nama tu? Lepat. Dia kata kita semayang kena ikhlas. Tak ikhlas pun semayang. Wah, mampus tak semayang. Kita kena semayang sampai ikhlas. Bukan tunggu ikhlas pun nak semayang. Jawab apa, mati tak semayang. Semayang sampai ikhlas. Bukan nanti ikhlas pun nak semayang. Wah, kalau ada ikhlas tinggi, wah lain macam kan. Itu melepat kan, macam-macam. Maka jangan engkau berkata apa faedah menghadiri majlis hikmah sedangkan aku masih melakukan maksiat terhadap Tuhanku, ya, dan aku tidak mampu meninggalkan maksiat, bahkan wajib ke atas penembak, ya, untuk terus menembak. Pemburu tuanmu jika tak berhasil pada hari ini mungkin mendapat hasil pada hari esok. Itulah kita belajar hari-hari dengar, maka insya-Allah dia akan berubah sikit demi sikit, kan. Ayat Quran dia ada keberkatan, hadis Rasulullah pun begitu juga. Ini kalam para ulama yang menerangkan Quran dan hadis Nabi SAW. Dia masuk lama-lama dia terang nah. Kalau tak masuk tu lah kita kok. Dia macam zikir je. La taturki zik li adam huduri kama Allah fi. Mengatakan kau jangan tinggal zikir walaupun kau zikir lalai. Sebab kau lalai dalam zikir lebih baik terus tak zikir lagi tu kok, hanya terus. Tu. Kunan i'lam ya hadza iyyaka wal ma'siyata faqad takunu sababan litawqifir rizq. Allah. Fatlub minallahi at-taubah. Fa in apa tu? Kubil. Fa in kubilat. Kublit tak ada baca Arab kublit. Kita boleh baca tu. Wa in kubilat. Kubilat tu bina apa maksud tu? Bina ma'ruf, bina majhul. Kata ngaji bahasa Arab. Kena pakai baca je. Ketembak perlu kapur. Di bahasa Arab dan semua ada kaedah nahwu ni. Dia baca apa di depan bina wa semua ada kaedah. Dia tak boleh baca sembarang. Fa in kubilat baca bina majhul. Jika diterima akan dianggap at-taubah tu. Ya, dhamir mustatir naik fa'il dia. Kembali pada at-taubah. Faham? Wa illa fastaghis billahi wa qul ya qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketahui olehmu wahai salik
Mana orang yang berjalan ke Allah Ta'ala. Hati-hati, dia kata, iyak, hati-hatilah engkau daripada maksiat. Mana kena jaga-jaga maksiat ni, kena jaga habis-habisan. Hati-hati, jangan kita tersentuh, jangan terkena, jangan terperangkap. Kerana sungguhnya maksiat itu sebab penyekat rezeki. Dan ya, faqad yakunu sababan li tawqifi rizq. Buat maksiat, rezeki kita tersekat. Itu mendatang kapi tu kaya raya. Maksiat dibuat lagi besar, kapi kan, syirik kan, kaya raya. Macam mana tu? Tengok tu alif lam. Sababan li tawqifi ar-rizq. Ada alif lam tak tu, ar-rizku? Ada tak? Bila alif lam ni mana lain bukan rezeki sembarang. Dan ya, rezeki yang kita nak, rezeki yang memberi manfaat, rezeki yang mendekat kita dengan Tuhan. Kalau sebagai rezeki pakai sumbat, dia macam tong sampah apa. Ya, kena rezeki makanan yang boleh makan. Dia masuk dalam apa orang panggil, dalam abon kan, tu boleh makan. Dia masuk tong sampah tak boleh kan. Banyak masuk tong sampah jadah. Dan rezeki tu mana rezeki yang bukan sebarang, rezeki yang maklum. Macam semayang juga. Pernah orang tanya ustaz pun pening nak jawab. Dia pergi ceramah ke universiti, orang dah tanya dia, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ustaz nak tanya sikit lah, ni semayang mencegah fahsyak munkar. Tu banyak orang buat semayang tapi munkar pun. Dia semayang mewekor keluar lagi, kat kocik dia pakai seluar tengok mewekor berjadi. Baru lepas semayang ni kan, lepas semayang betul mengumpat, lepas macam-macam hal dia buat. Macam mana tu? Ni ayat Quran ni. Dia kata nanti lah saya jawab ni. Boleh tanya juga, jangan dia akan bedal kan. Tengok tu ada alif lam dah, as-salah tu. Inna salah. Kalau tak ada alif lam lain mana? Kalau ada alif lam lain mana? Itu ada alif lam li ahli zihni, yang termaklum. Mana bukan sembahyang sembarang. Sembahyang yang macam Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni. Bukan sembahyang macam aku sembahyang, Nabi kata. Di antara Nabi sembahyang apa? Iza kuntum ila salat fal yusalli salatal muwaddi'. Bila kau nak sembahyang, kau rasakan sembahyang tu sembahyang selamat tinggal. Tahu watak ke mana? Kita rasa ni last. Kita sembahyang ni pejak di kau sejadah tu macam yang wajib ke, main sunat ke, main qada ke, ya, kita rasa ni last, lepas ni kita balik. Tentulah dia ada sentuhan kalbi. Dan ya, ni belum sembahyang, belum kata kebir, kawan belum call kejumpa kejap lagi, okey, okey, insya-Allah pun tak ada. Rupa tak sempat sembahyang dah tonggeng. Dah berpisah roh dari jasad tuan-tuan ni. Salatul muwaddi', salatan man lam yazun annahu yarni ilaiha abadan. Mereka yang menyangka boleh lepas sembahyang ni dah habis. Jadi itu semua di antara suntikan yang diajar oleh baginda Islam untuk cas dalam gitu. Sebab kita sembahyang tu betul-betul menghadap. Di sembahyang macam tu dia kata innas salat, ada alif lam, sungguhnya sembahyang betul-betul yang dipahamkan daripada Nabi SAW, zahir dan batin dia. Abau tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebaliknya kalau sembahyang tak mencegah fahsyak munkar, sama je. Sebelum sembahyang, lepas sembahyang, hati dia sama. Dia mengumpat pun sama juga, buat maksiat sama, hasad, dengki, macam-macam, dan kepala tak hilang. Itu menandakan sembahyang dia telah ditolak oleh Allah Ta'ala. Man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila mu'dah. Barang siapa sembahyang dia tak mencegah di fahsyak munkar, maka dia tak bertambah, melainkan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Yang ini ditakut oleh golongan salihin arifin, jauh dalam ibadat. Kalau jauh dalam maksiat, senang nak trade, dia berjudi, minum arak, dia pun tahu di sana. Ini dia sembahyang nampak zahir bagus, rupanya kalbi dia jauh tuan. Adalah penyakit dalam, ya, tak bersih dan sebagainya, itu maksud. Jadi rezeki sini bukan sebarang rezeki tuan. Rezeki yang kita nak, rezeki yang memberi manfaat, rezeki yang ada keberkatan. Ya, walaupun dapat banyak, tapi masya-Allah berkat rezeki itu dia makin dekat dengan Allah. Dia terima je rezeki, dia rasa dari Tuhan. Dia ambil rezeki itu diguna untuk jalan ketuhanan. Bau cantik. Ini timur rezeki, dia nampak dia. Situ dah faul. Ini anak buat saya. Kalau anak tak buat, mana dapat? Wah. Taksis iradat Tuhan mana? Tak Haji Surudin ke? Ya. Lepas tu dah dapat pula. Selera nafsu lagi terbuka. Kan? Wah. Ini kena buat apa ni? Kena makan besar ni. Wah. Ini nak besarkan perut dia je. Allah. Jadi maknanya hati-hati dia kata engkau daripada maksiat, kerana sungguhnya maksiat satu sebab ya penyekat rezeki tadi. Maka tuntut taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diterima maka syukurlah, dan jika tiada diterima maka mohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa dengan doa ini.
Ya, doa siapa ni? Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa Tuhan kami, zalamna anfusana, kami dah menzalimi diri kami. Zalim apa? Dengan maksiat, mungkar, lalai, macam-macam. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau Engkau tak ampunkan dosa kami, Engkau tak rahmat kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Kami tergolong orang yang rugi dunia akhirat. Jadi orang yang tak nak rugi dunia akhirat apa? Orang yang sentiasa memohon keampunan dan menjauhkan maksiat. Itu makna orang itu berjaya. Berjayanya insan ialah berjaya dia merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Allah. Kunan wala takun kaman ata alaihi arba'una sanah wa lam yaqra' baballahi qat Allah wa aksaru ma yukhafu alaika min su'il khatimah wal iyazu billahi ta'ala bisababil itfa'il jamratil iman bisawadil isyan wa hiya zam ala zam hatta yaswaddal qalbu min ghairi taubatin. Allah. Dan janganlah engkau menjadi seperti seorang yang telah menjangkau umurnya 40 tahun. Sini ada 40 tahun. Semua dah sayu. Semua dah petang ni ni, badan pun bau tanah. Nanti 14 tak ada. Ya. 40 ke atas punya tuan. Lepas bulan ni bulan apa esok? Syaban. Di dalam Syaban ada satu syair dalam kitab ni. Dah buka anda ada syair dalam kitab ni. Izin Syaban min walad fawasil syurbaka laylika bin nahari wala tashrab bi akdahin sihari fa inna waqtan daqan an sihari. Bila Syaban itu sampai 20, bermakna puasa berapa hari? 10 atau 9. Pawal sil sublaka lailaka bin nahari, maka naklah kau gandakan makanan siang dan malam. Bapa dah nak puas, maksudkan alamak nak puasa lagi 10 hari ni. Makan banyak-banyak kan, minum banyak-banyak, minum dalam beldi. No. Macam tu ke maksud tu, dia sindir kan. Yang tuan-tuan balik macam lembu minum seluruh. Makan dalam dulang lah, dalam piuk makan seorang. Bukan, tu dia sindir. Ya. Sebab apa? Sebab bila bulan Syaban bermakna sudah masuk berapa hari? 10 20 Syaban bermakna 2/3 umur. Umur kali pada SAW berapa? 63. Bermakna kalau umur kita 40, dah masuk 2/3 tu, tinggal 1/3 20 tahun lagi. Maka kalau umur dah 40, kena lipat gandakan ibadat tu masuk. Jangan macam biasa lagi ibadat kita. Ya. Tuan-tuan buka 112 saja tu. Izal ishruna min sya'ban walad fawasil syurba laylika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigarin faqad daqat zamanu an sigari. Dia. Apabila 20 Sya'ban telah berlalu, maka sambunglah makan minum dengan siang hari. Makan. Dia sindir tu. Dan jangan kau minum dengan bekal kecil, jangan pakai gelas lagi, pakai beldi kan. Maka sungguhnya masa telah suntuk ke atas orang yang kecil. Mana kau makan kecil, nak puasa ni, makan banyak. Maksud dia, kalau Sya'ban dah 20, bermakna tinggal 10 hari 1/3. Mana umur kita kalau 63, kata 63, bermakna kalau 40 dah tinggal 1/4. Maka tak boleh lagi dah, kena wasil. Kenapa? Ganda-ganda lagi dah. Kalau dulu kita ibadat sebulan sekali khatam Quran, sekarang kurang sebulan 2 kah? Itu misalan dia lah. Ya, dah betul lah. Kalau malam dulu bangun tahajud pukul 5, ni try dah pukul 4 kan. Awal-awal mana meningkatkan. Sebab kita dah tuju dalam penamat. Kalau kita nombor lagi 3 round tu, round akhir tu, round penentu, kena speed habis-habis. Dia tak sama kerja kerajaan bila ni 60 pencen, mati dia gabung, telinga sebu kan, menyusah kau cari pen pegang terbalik. Macam-macam dah pencen lah, ganti budak baru lah kan. Itu kerja dunia. Kerja akhirat lain, dikira di hujung. Al-Imra bil khawatim, kiraan dikira di hujung umur. Mana dekat umur lagi kita kena
lagi kena speed, lagi kena pantau betul-betul. Sebab mudah-mudahan kita berakhir dengan cantik, husnul khatimah kan. Itu maksudnya. Nah, dekat Syaban ni Rejab kan. Ada juga pantun Melayu bulan Rejab Syaban, pergi sekejap balik pasal serban ni. Macam-macam. Orang pakai serban dia kata serban dia je besar. Orang tak ada janggut dia kata tak ikut sunnah, macam-macam. Ya. Yang ikut dia, ikut Wahabi betul. Babas macam-macam. Dan jangan engkau menjadi seperti seorang yang telah menjangkau umur 40 tahun namun tidak pernah mengetuk pintu Allah sekali-kali. Air mata pun tak pernah menitis. 40 tahun dah, titis air mata pun tak pernah jatuh. Sedih, rindu, gerun dengan Tuhan. Jangan, ya. Dan yang paling dibimbangi bahawa engkau mati dalam su'ul khatimah wal a'yazabillah. Moga-moga dilindung Allah Ta'ala disebabkan terpadamnya cahaya iman dengan sebab kehitaman maksiat, iaitu melakukan dosa di atas dosa sehingga hati menjadi hitam dan tanpa taubat. Nauzubillah. Ya, akhir jadi satu maksiat. Dia panggil dalam hadis sahih dia kata apa? Nuktatun sauda, satu bintik hitam. Pam. Kita biar lagi, pam. Akhirnya ran jadi karat. Bila karat bocor habis. Dulu dia takut maksiat, habis berkawan dengan ahli maksiat dan lama try sekali, sedap pula habis. Bila rasa maksiat sedap, itu bala yang paling besar ni kan. Bala paling besar bila maksiat dah mula dirasa sedap, mendapat tempat dalam kalbi. Tak lama bila pum bocor. Macam piuk lah kan, kita sental piuk baru, piuk ni baru lagi kan, tak cuci. Namun biar-biar dah hitam sikit, lama buka, lama masuk air, tak ada air, bocor. Ya, bocor piuk pun kan. Sebab tu kena rajin bersihkan. Tu. Patut mengarang pesan ya, supaya kita sentiasa pantau, ya. Sebab inna sikala zunub yamna ila masyila ta'at. Setengahnya berat dosa tu yamna, dia menegah kita daripada berjalan ke hadrat Tuhan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat hati-hati. Bila kamu rasa berat nak bangun malam, puasa siang pun berat nak buat kan, ya, maka sedarlah kamu ditambat. Mana kalau buat taat rasa berat, ya maksiat mudah nak buat, itu kau sedang ditambat. Maka macam mana kita nak dekat Tuhan, kena putus kerat dengan apa? Taubat dan istighfar. Itu dua je pengobat besar. At-ta'i minazam kamala zambala, orang yang bertobat sungguh seolah tak ada dosa. Maka tunggu syarat dia lah. Ya, rukun taubat dan sebagaimana yang kita tak faham, buat sungguh-sungguh, ya, insya-Allah kalbi dibersihkan. Sebab kita ni kira di akhir ni. Ya, di akhir umur. Masalah akhir umur kita tak tahu bila. Kena cek. Sebab tu tanda adalah kan, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Dalam hadis sahih Nabi itu kullun muyassar, tiap-tiap insan dimudahkan lima khuliqalahu, bagi barang yang dia jadi dan disediakan di akhirat. Kalau dia min ahli jannah, dia akan tengok mudah je buat ibadat. Ya, kerja-kerja Tuhan buat tu mudah. Orang lain kata, tak penat ke kau? Tak penat ke? Dia rasa lazat. Itu tanda ahli jannah tu. Tapi tanda confirm belum. Confirm kat ujung tu kan. Al-Imra bil khawatim, kiraan ke syurga atau neraka dia kira di ujung dia embus nafas akhir. Tu tengok keadaan dia bagaimana, tidak dekat atau jauh, ya, gelap atau terang. Situ tempat dia. Jadi oleh kerana akhir umur tu berada antara dua nafas, terik embus. Ada terik tak boleh embus, ada embus tak boleh terik, kap habis. Maka tu kita gunakan fi kulli lamhatin wa nafsin. Tiap-tiap nafas kita berada dalam tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memahaminya, mengenali Allah, mengenali Rasul, dan mengenali akan arahannya, dan duduk tetap istiqamah dalam tuntutan kalimah. Bahawa dia akan selamat. Itu maknanya, ya. Allah. Dan satu lagi, iyyaka anta tahawana fi a'malika wa takhtara tayyibati limirhadika wahzar kulla hazar min nafsika allati baina jambaika fahiya allati tahtubu alaika summa la tufariku sahibaha ila al-mamat wasyaitan yufariku fi ramadan li'annahu tughallu ya fihi asyayatin wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yashriku fahaza minan nafs. Berhati-hati engkau, iyyaka,
Jangan engkau meremeh-remehkan amalan-amalan engkau, ya, dan jangan engkau memilih makanan yang enak-enak untuk dibuang ke tandas. Amalan tadi kita buat remeh-remeh lebih kurang, ya. Yang kita pilih betul apa? Benda nak hantar dalam tandas, tai, benda makan lah. Bak makan bukan main kita. Dia nak makan special punya, paling hebat punya. Ibadat dia tak tapis semua, dia boleh kurang. Dia tak ada cek betul-betul nak bagi lazat betul rohani punya, dia tak cari jalan, kan. Itulah taraf tu. Betul nak minta surga Jannatul Firdaus. Malu kan. Beringat-ingatlah tentang nafsumu yang berada di antara dua tulang rusukmu, ya. Dialah yang membakar engkau, punca engkau diseksa maknanya. Ya, disebut nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu, semua nafsu amat-amat menyeru ke arah kejahatan. Betul Al-Farid Tuan Guru almarhum Tuan Guru Abdul Aziz, ayat inilah mengatakan bahawa jihad nafsu itu besar. Di Wahabi banyak tuan dibaca, dia perli ulama tasawuf. Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Dia macam-macam dendam tuan ni. Tuan Guru Aziz jawab, dia tak jawab, tunggu almarhum jawab. Ya. Sungguhnya hadis kata, satu peperangan Nabi balik peperangan, kita balik peperangan ni perang kecil, ada lagi peperangan besar, meperangi nafsu kita lagi besar. Maka dia kata ini hadis bukan hadis sahih, ini hadis maudhu', ya, adhaf, macam-macam. Tuan Guru Aziz kata apa? Itu hadis. Sekarang perjuangan nafsu tu paling besar, rojak pada lebih kuat hujatan lagi Quran. Quran kata apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. 3 taukid tadi tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia tahu. Inna satu taukid. La ammara, lam pada la ammar tu lam muzahlikah atau lam li muzahlaqah. Dipadati taukid, memberi makna kuat. Kemudian jumlatul ismiyah. Tu 3 kalau bahasa Arab, 3 ada tu. Tu benda cukup besar. Ini nas mengatakan jihad nafsu adalah besar berdasarkan nas Quran ni itu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Macam mana kita nak berjalan ke Tuhan kalau kita ditambah nafsu? Boleh. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Dah lepas hikam dulu kan. Macam mana kau nak berjalan ke Tuhan sedang kau diikat dengan nafsu? Tak boleh, kena kerat. Baru kita boleh berjalan. Ditambat kaki dia, kaki rohani kita ditambat, tangan rohani kita ditambat. Ya, macam mana kita nak berjalan ke hadrat Tuhan? Maka kena ikat baru dia boleh berjalan dan ya. Sebab tu ulama kata khuruju minan nafsi ya ni'matul uzma, keluar dia nafsu itu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab nafsu itu hijab, dinding antara engkau dengan Tuhan. Ya, kita boleh tanamkan nafsu kita, matikan dia, baru terang nampak jalan ke Tuhanan tadi. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan Tuhan ya, sehingga mati itu. Sebab perang nafsu besar. Syaitan, sedangkan syaitan pun meninggalkan ketika Ramadan. Kerana syaitan kita dia belenggu pada Ramadan. Ya, kadang-kala engkau masih menjumpai pembunuh dan pencuri di bulan Ramadan, maka itu berpunca pada kata bulan Ramadan syaitan akan tambah tu ada mencuri, itu nafsu. Syaitan akan tambah. Setengah riwayat mengatakan apa? Digulung dalam ombak. Syaitan tu digulung dalam gulungan ombak tu, terselit dalam tu. Tuan selit ke dalam tu, tak boleh buat apa. Bulan Ramadan dia pun tambat. So bulan Ramadan dia lepas balik, dia pula tambat gitu. Ya, ada jaga tuan. Sebab tu nafsu dengan syaitan sama-sama dia punya matlamat nak sesat gitu. Tapi gaya dia lain, cara dia lain sini. Kalau nafsu dia tak pernah lagi tuan. Sebab tu hakikat diri kita. Syaitan nak dia kata zikir apa dia lain, tapi dia datang balik. Dan nak cam dia, kalau ajakan pada maksiat itu dia kuat, dia tekan punah dan kita zikir pun tak jalan, kita semayang dia tak jalan, dia nak juga. Itu nafsu tuan. Ya, kalau syaitan ni dia rasa nak je, kita semayang ke, kita buat zikir baca Quran, dia hilang. Itu syaitan. Tapi kejap lagi dia datang balik. Dia ulang balik kan. Itu biasa dia. Dia nafsu ni cara dia apa? Kurangkan kendak dia. Ya, dan banyakkan apa? Tanggungan atas belakang. Dia macam himar yang liar atau kuda yang liar. Kalau kuda liar kita letakkan muatan atas belakang dia banyak, makan jangan bagi banyak sangat, lebih kurang kadar-kadar cukup, insya-Allah dia slow. Kita dia boleh jalan. Tapi kalau kita letak belakang ni tak ada apa, makan pula banyak, kita irit dia lelau kita balik kan. Kita irit dia lelau kita balik. Jadi cara nafsu dua cara, kurangkan kendak dia. Kemudian banyak apa? Ibadat. Letakkan ibadat dia banyak, insya-Allah dia akan mudah. Kemudian faiza malat ilan maksailah wallahu a'lam.
Dia tersuntuk tuan. Kena anjak masa akhir boleh. Ambil masa awal balik 8.30 boleh. Boleh. Kita mula 8.30 balik. Boleh. Orang jauh suka. Tu terkejau-kejau 8.30 balik kan. Kita kejau-kejau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana salafa sunna fi ma fa inna khayra kullahu bi anta bil rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Kita ada tuan guru. Apa dia? Lepas tu Wahabi tanya tuan guru.